Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus dengan tajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam yang berkaitan tentang rumah tangga. Sebelum ini kita dah bincangkan kaedah ataupun dasar pemilihan isteri. Dan juga pada masa yang sama kita juga akan membicarakan mengenai dasar pemilihan suami. Baru-baru ni JAKIM jemput semua pakar-pakar termasuk Ketua Hakim Syar'i Malaysia, hakim-hakim, peguam-peguam, kaunselor-kaunselor dan juga pakar-pakar yang terlibat dengan masyarakat. Kita dalam merangka, selain daripada keluarga Malaysia itu, dia nak rangka lelaki qawwam, prinsip lelaki qawwam. Isunya kerana lelaki qawwam ni berdasarkan kepada firman Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki yang mentadbir golongan perempuan dan juga rumah tangga. Hari ni kalau kita tengok kes-kes perceraian, kita tak boleh nak tujukan perceraian itu berpunca daripada masalah isteri semata-mata. Bila dikaji dan dilihat, puncanya antara dah suami tidak pandai mentadbir rumah tangga itu dengan baik. Jadi atas dasar itu, beberapa perkara sedang dilihat dan dikaji untuk kita hasilkan macam mana nak selesai ni. Sebab di mahkamah pelik-pelik berlaku itu. Sampai disebut dalam parlimen, punca perceraian bila tanya kepada isteri, tanya pada suami, apa sebab awak nak ceraikan isteri? Dia jawab dengan selamba dalam mahkamah. Dengan selamba dia jawab dalam mahkamah, saya ceraikan isteri saya tu bukan apa, sebab perut dia boroi. Macam tu ayat dia. Selulit, kan apa benda selulit tu? Selulit tu bila kita gemuk, kan orang perempuan bila mengandung, dia bersalin, perut tu ada selulit, betul tak? Selulit tu pun jadi isu untuk bercerai. Sebenarnya awak nak kahwin lain, tu je isu dia. Yang kedua, nak kahwin lain, isteri tak bagi. Jadi dia cari jalan macam mana nak bercerai. Tu sebabnya benda-benda macam ni kita kena ambil perhatian lah. Jadi kerana itu Allah bagi lelaki itu jadi satu pemimpin. Yang kedua, talak di tangan suami. Jadi kat situ kita nampak, bila suami bagi talak, kat situ kita dah tahu macam mana mentaliti dia tu. Kalau isteri itu layak untuk ditalak, bolehlah. Isu dia sekarang ni, isteri itu tak layak ditalak, suami itu yang bermasalah. Itu yang kita bincang baru-baru ni. Kenapa jadi macam tu? Banyak sebab lah ya tuan-tuan. Dasar pemilihan suami dalam Islam, pertama, kuat agama dan berakhlak mulia. Nak pilih suami ni jangan tengok kepada dia punya handsome je, jangan. Tengok pada agama dia. Agama paling penting. Sebab itu Nabi SAW dia sebut, dia pesan kepada para ibu bapa, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Tengok Allah, Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, apabila seorang lelaki datang masuk meminang, ni mak bapak ni pun satu hal juga. Dia pilih bakal menantu ni macam dia yang nak kahwin, tu satu hal juga. Dia nak macam mana? Pertama, mesti ada kereta. Yang kedua, ada rumah. Yang ketiga, kerja kena bagus. Itu yang jadi masalah. Dia tengok semua benda, jangan tengok satu benda je. Nabi kata, kalau dia datang seorang lelaki datang nak minang anak kamu, tardawna dinahu, tengok pada agama dulu pertama.
Budak ni kalau ada agama, dia akan dapatlah harta. Budak keluar universiti ni, Konvo UKM ni tuan-tuan. Tu, Konvo UKM, saya duduk kat atas ni tengok. Satu fakulti tau, Satu fakulti je. Kalau saya boleh angkakan, 80% adalah wanita. Perempuan seorang lelaki 4. Amboi, bagus pengurusi surau kita ni. Bayangkan 80% perempuan. Sampai saya dengan Datuk Agus kat tepi tu kata, mana lelaki ni? Perempuan. Hampir semua fakulti perempuan lebih. Dan bila kita tengok data pun, data orang perempuan masuk ke universiti UKM saja lebih kurang 73% adalah wanita. Populasi perempuan dah ramai tu. Jadi kalau nak tengok pada gaji, perempuan gaji besar daripada lelaki sekarang. Jadi nak bagi tahu, sekarang ni kalau nak tengok pada duit, memang orang perempuan mungkin akan lebih duit daripada kita. Cuma perempuan ni masalah dia, kalau dia ada duit, dia tak kisah sangat. Dia tak kisah orang lelaki dia gaji rendah, cuma kena bertanggungjawab je. Saya dah jumpa ramai perempuan kot. Dia kata, ustaz saya tak kisah ustaz, yang penting suami saya ni orang baik. Tu je. Ini tak, kahwin dengan dia dah lah, rumah dia bayar, kereta dia bayar, anak dia bayar, pembantu rumah dia bayar, tiba-tiba nak kahwin seorang lagi. Itu yang tak boleh tu. Ni kat Putrajaya tau, kat Putrajaya. Datang ke UKM laki bini tu, aku sengak otak betul dengan budak ni. Datang-datang saya rasa ada sebab lain. Betul. Bila dia datang duduk dua orang tak? Bila duduk dua orang, bini dia pun cakap, ustaz, tanyalah suami saya, isteri baik bukan main. Saya pun tanya suami, apa cerita? Kata, ustaz, saya sebenarnya nak kahwin seorang lagi. Wah, saya pun bagus lah. Memang sama macam Datuk. Saya kata, bagus lah kata, nak kahwin seorang lagi. Cuma saya tanya lah ni, gaji berapa? Dia pun sebutlah gaji dia. Gaji dia lebih kurang campur pergi mari 1,700. Okey, 1,700. Tanya isteri, isteri berapa gaji? Isteri pun bagi tahu gaji saya pergi mari 4,000 lebih. 4,000 lebih dekat 5,000 lah. Okey. Satu. Nombor dua, saya tanya, rumah siapa bayar? Dah beli rumah tak? Dah. Siapa bayar? Isteri bayar. Alhamdulillah. Kereta? Isteri bayar. Alhamdulillah. Lepas tu isteri dia sambung terus. Sebelum ustaz tanya, saya jawab siap-siap. Semua keperluan rumah saya yang bayar. Dia hanya bayar motor dan rokok dia saja. Lepas tu saya kata, macam mana awak nak kahwin seorang lagi? Dia kata, saya kahwin yang bakal yang nombor 2 ni, dia ni cikgu, dia pun gaji besar juga, jadi dia akan tanggung saya lagi. Saya kata, hang ni betul lah. Macam mana awak nak kahwin, macam mana awak nak jadi lelaki qawam yang Nabi kata agama kena baik ni? Ni akhlak tak bagus ni. Yang Nabi kata agama kena baik, akhlak kena baik. Kita ni nak kahwin seorang lagi tak ada masalah. Islam dah sebut dah, benar, boleh kahwin seorang lagi. Datuk nak kahwin seorang lagi, silakan. Tapi Datuk tak ada masalah. Kereta pun banyak, rumah pun banyak, duit pun banyak, tak ada masalah. Sekarang ni isu dia, rumah kalau kita bayar, beres. Akal banyak. Dia kena banyak, semua cukup. Tak boleh cakap kata tak apa, beras saya beli. Beras kamu beli, beras je kamu beli. Ayam bini beli. Tak jadi bang. Ayam sebenarnya 10 kilo, RM10 sekilo. Apa cerita? Tak. Isteri bayar, rumah tu semua bayar. Tak boleh. Itu sebab Nabi kata, bila ada agama orang ni, insya-Allah dia akan cari duit. Dia akan rezeki dia murah sebab dia jaga agama. Nombor 2, kata Nabi, khuluqahu, yang ada akhlak. If ada akhlak, you pergilah mana-mana pun orang akan sayang kat kita. Situ murah rezeki tu. Datang masjid, datang surau ni kadang-kadang dapat rezeki tu. Duduk lepak, kontraktor. Dia kontraktor. Buat buat kabinet. Datang-datang, tiba-tiba surau kata, kita nak buat kabinet. Kebetulan dia datang surau.
Orang pun bagi tahu, kata masuklah tender. Dapat rezeki dia, pasang kabinet. Tengok, rezeki tu di mana-mana bila ada akhlak. Tapi kalau akhlak tak ada, susah tuan-tuan. Tu sebab kata Nabi, bila ada agama, ada akhlak, fazawijuh, kawinkan dia. Kalau tidak, kamu akan melakukan suatu benda yang mungkin membawa fitnah kepada anak keturunan kamu. Ni surat khabar bila saya tengok tadi. Pegawai polis PDRM, dia maklumkan daripada kajian 10 orang dalam hampir 10 budak remaja, daripada berapa peratus saya tak perasan detail sangat. Daripada peratusan tu, 10 budak perempuan remaja ketagih seks. Bila kita susahkan kahwin, nak kahwin, kena ni, kena tu, nak mesti sekurang-kurangnya bagi hantaran 15,000. Bang, apa agak-agak lah. Betul tu? Kahwinkan jalan dulu, tak apa, 15,000 kemudian. Apa faedah dia habiskan duit 50,000 hari pertama kahwin, lepas tu dia hutang berapa tahun? Apa? Tu sebabnya kita kena pandai. Islam tu ajar untuk kita ni bijaksana dalam mengaturkan rumah tangga. Itu sebab pertama sekali lelaki kalau nak pilih, biar ada agama dan juga akhlak yang penting-penting. Cantik Nabi letak. Nombor 2, bukan keluarga terdekat. Ini juga diajar oleh Islam. Tidak digalakkan bakal suami daripada kalangan keluarga terdekat, bukan daripada sepupu sepapat. Boleh kahwin tapi tak digalakkan. Baru-baru ni saya punya kawan, sahabat baik, kucing dia, kucing mahal tau, harga 10,000 seekor. Mahal kucing lagi boh. Kucing mahal lagi, satu je. Tapi lepas beli tu, umur dia tapi kurang 6 bulan gitu, 7 bulan, nampak lembab. Dia tak tahu macam mana nak cuci najis dia, dia tak pandai, dia macam blur. Dia panggil tafih. Kucing tu tak berapa cerdik nampak. Pergi hantar pakar kucing, doktor pakar kucing. Ada doktor pakar tak? Bayar 2,500. Bayar kucing, mahal, bahaya kucing lagi daripada doktor kita ni. Kita dapat juga kerajaan bayar. Ni tak, kucing pergi bayar 2,500, doktor pakar cek. Dia test, angkat tangan, main bola. Dia test, ada 10 test dia test pada kucing ni. Daripada 10 test, kesemua test itu menunjukkan bahawa kucing itu fail dan menunjukkan otak dia kecil. Rupanya kucing ni mempunyai penyakit genetik. Cek, doktor pakar cek. Penyakit genetik ni ada 2 sebab. Pertama, dia accident mungkin dia otak dia rosak, dia tak kena accident. Nombor 2, kahwin adik-beradik atau sepupu sepapat, gitu lebih kurang lah. Adik-adik mudah saja kahwin adik-beradik. Kucing abang kahwin berzina dengan adik dia, gitulah. Keluarlah kucing ni nama ni. Nama kucing dia Tony. Tony keluar. Tony jadi bodoh. Sebab apa? Genetik rosak. Rupanya antara binatang pun takkan berlaku. Lepas tu pun saya ingat UPM. Saya ada buat kajian jurnal dengan UPM. Rupanya kucing sifat dia tak akan buat sesuatu dengan binatang yang sama dengan keturunan dia. Anak dia ke, cucu dia ke, dia cium dia bau dah. Kecuali mereka dipaksa. Boleh kenal bau. Dia tengok kambing tak ada kambing. Ambil mak dia dia betul. Ya, saya tengok tu. Betul ke takut mak akak. Tapi kalau kucing, kajian dia orang buat memang tak akan sama. Kalau sama pun dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi masalah. Tu antara dia penyakit genetik. Akhirnya dapatlah detect. Daripada 10,000 tak laku kucing tu. Tak boleh nak jual lah sebab memang bodoh. Kucing tu jadi bodoh. Kalau dia lepas ni beranak pun, dia dapat anak pun, anak dia akan jadi penyakit yang sama. Allah, tengok. Ni benda-benda yang kita kena faham juga. Itu sebabnya dalam untuk manusia bukan haram, cuma tak digalakkan. Doktor-doktor pun tak menggalakkan kita kahwin orang dekat-dekat dengan kita. Dia suruh kahwin jauh-jauh sebab genetik, untuk jaga genetik. Ni panggil penyakit genetik. Macam-macam penyakit genetik ni. Jauh sangat tu. Jauh sangat. Padang ambil jauh kan. Pergi apa jauh-jauh Mongolia tu.
Nombor 3, bebas dari penyakit berat. Ini penting juga. Seorang lelaki mestilah bebas dari penyakit-penyakit yang menghalangnya daripada berkahwin, seperti gila, kusta dan lemah syahwat. Ini pun sama. Ya, jadi ini antara 3 benda. Cuma ditambah juga oleh para ulama. Antaranya Syekh A'id Al-Qarni, kalau nak cari suami, yang keempat, dia mestilah seorang yang boleh menjadi imam dalam solat. Itu bagus. Memang agama dia kuat, dia datang masjid selalu, tapi sekurang-kurangnya mesti boleh jadi imam. Macam ni, kahwin dah, alhamdulillah. Dia tengok muka tak boleh jadi imam dah. Tak kahwin ke? Kahwin dah kan? Kahwin dah. Katakan ada seorang, dia nak kahwin dengan anak kita, tak payah cek banyak-banyak, suruh jadi imam je. Tapi jangan ajak dia makan tengah hari. Kena jadi imam zuhur, senang, tak payah baca apa-apa. Suruh datang maghrib, datang kita makan kat rumah kita lepas maghrib. Selalunya kalau lelaki tu dia betul-betul gentleman, dia akan sampai maghrib. Tapi kalau dia tahu dia jenis kona-kona, maghrib tak boleh lah, ada kerja lagi. Bila dia datang? Lepas isyak. Dia tahu dah, lepas isyak semua orang dah sembahyang dah. Mesti. Jadi kalau lepas isyak, bapak kena kata apa? Tak boleh. Lepas isyak bapak ada hal, kita nak makan lepas maghrib. Dia kena adjust macam mana pun, datang masa maghrib. Lepas tu dia datang lepas maghrib pun tak apalah. Tak apa, jangan risau. Lepas maghrib takut jam, kau datang lepas maghrib, kita sembahyang isyak bersama. Wabillahi taufik dia masa tu. Masa tu suruh dia try jadi imam. InsyaAllah kalau dia boleh baca Fatihah dengan baik, baca sedikit ayat pendek, cukuplah tu, boleh lah tu. Mana budak ni ada haibah ar-rujuliyah, dia ada kekuatan sebagai seorang lelaki. Okey lah tu, jadi imam. Tu dia. Tu nombor 2 mesti, nombor 4 mesti boleh jadi imam ya, dalam keluarga. Kalau tak boleh jadi imam, maksudnya kata Syekh A'id Al-Qarni, kalau dia tak boleh jadi imam dalam solat, bagaimana dia nak jadi imam kepada keluarga yang lebih besar? Betul tu. Itu nombor 4. Nombor 5, imkan qiraatul Quran. Dia boleh membaca Al-Quran dengan baik. Ni pun antara cadangan dibuat oleh baru-baru ni, cadangan daripada komuniti untuk jadikan lelaki kawam sebelum kahwin ni. Sekarang ni kursus kahwin berapa lama? Berapa ke? 2 hari lah? 2 hari. Mana Datuk tahu? Datuk ingat lagi? Saya tak ingat Datuk. 2 hari lah? 2 hari. Sekarang ni dia orang nak tambah, bagi lama sikit. Bagi lama lagi baru boleh kahwin. Saya tak tahulah cakap apa kan. Tapi betul juga, sebab dia orang ni belajar falsafah nikah, falsafah itu, falsafah ini, tapi dia tak tahu tentang talak. Nanti kita akan bincang about talak ni. Talak ni orang lelaki kena tahu. Kadang-kadang dia buat gurau je talak ni. Tak faham saya, la ilaha illallah. Dia boleh buat gurau talak. Ni sekarang ni saya tak berapa nak setuju ada filem apa dah, drama, filem dia promo dekat TV, dia promo dalam radio, main talak 3 tu. Nama perempuan sekian, aku talak kamu dalam talak 3. Negatif lah. Cerita Melayu ni betul lah kerja dia. Kacau bini orang, kacau tunang orang. Lepas tu talak 3. Bang, negatif. Cubalah tunjuk promo benda-benda yang positif. Antara positif, aku terima nikahnya, kan sedap bunyi tu. Ni tak talak 3. Saya setiap kali dengar radio talak 3 tu, saya rasa macam stres. Bukan kita yang buat, kita dia stres sebab benda tu negatif. Negatif membawa kepada negatif. Tu sebab tak elok. Tu sebab cerita Melayu tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab banyak benda yang tak buat kajian dah tuan-tuan. Tak buat study, tak buat kajian, banyak benda negatif. Dan dia punya cara sama je. Saya dah hampir 5 tahun dah tak tengok cerita Melayu langsung. Tak sedap langsung tuan-tuan, boring. Tapi budak sekarang, budak muda pula ni tak tengok cerita Melayu, tengok Korea pula. Dah pening pula aku. Susah tuan-tuan, Korea pula. Apa istimewanya Korea pun saya tak tahu. Standard lah. Sedap orang pencing, boleh tengok semua. 5 syarat untuk jadikan seorang suami. Yang ke-6 disebut oleh Syekh A'id Al-Qarni, kalau nak jadikan seorang itu, lelaki itu suami,
dia bukan jenis penipu. Penipu ni memang Nabi SAW tak suka. Man ghasyana falaysa minna. Orang menipu Nabi tak suka langsung. Memang Nabi tak mengaku jadi umat langsung. Tu sebabnya kita bagi tahu ke anak-anak perempuan kita, mengaku je. Suruh kalau dia nak test orang lelaki tu, test dia ni menipu ke tak. Kalau sekali dia menipu, bermakna dia ni memang kaki tipu punya orang. Tu kena faham tu. Orang menipu jangan. Awak dah kahwin? Belum lagi. Padahal dah 3 orang bini. Dah 3 orang, masih dah ada orang seorang isteri, dah 3 orang anak. Dia menipu. Yang kalau yang ni boleh menipu, akan datang dia akan menipu lagi. Tapi macam dikabur gitu. Jatuh tak talak pada bini dia? Tak. Masa dia kabur dia tak ada bini. Dia sebut dia tidak ada bini kan? Okey. Ramai orang lelaki dia kata, mu kahwin dah? Dah lagi. Kena tanya niat dia. Mu kata mu tak kahwin lagi, tu bini mu ada tu kira macam mana tu? Oh, niat saya tak kahwin lagi. Gitu. Dia ada makna pula. Tu dipanggil kinayah. Bila kinayah kena tanya tuan punya badan. Kau niat talak ke bini kau? Tak, mana. Aku niat, aku kata tak kahwin lagi. Lagi tu maksud lagi 2, 3 dan 4. Gitu. Jadi bila kinayah ni payah lah. Jadi tak boleh nak jatuhkan hukum. Tu sebabnya orang lelaki ni dia tak boleh. Kalau kaki tipu, memang tak boleh jadi. Sebab Nabi SAW tak pernah menipu. Tu akhlak tuan. Benarnya Nabi ajar banyak dah. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu 6 sifat lelaki untuk jadi suami. Hari tu kita bincang lelaki lelaki nak jadi suami, nak cari suami, isteri. Ada 6 sifat. Ni 6 sifat juga orang lelaki yang kita kena jadikan suami. Okey, tak ada pun dalam sifat-sifat 6 ni kaya. Kaya tu bonus. Handsome bonus. Duit ada bonus. Mana ada tuan-tuan kita kahwin-kahwin nak semua orang kaya terus, tak ada. Saya selalu tegur orang kalau mak-mak ataupun ayah-ayah, datuk pun kenal lah. Ada setengah orang tu dia nak kahwin dengan anak dia ni, mesti orang tu dah kaya dah. Tak boleh. Yang kaya dah ni suami orang. Betul tu? Kalau katakan tiba-tiba kaya, itu anak orang kaya. Anak orang kaya dia ada taste dia pula. Ada taste dia bukan nak ambil calang-calang orang dia, tak. Dia ada taste juga. Kalau anak orang kaya. Jadi tu sebabnya kita ni berlapang dada. Kalau dapat anak orang kaya, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Itu nikmat. Tetapi jangan lupa 6 sifat ni. Kaya tu letak nombor 7, nombor 8, nombor 9. 6 tu dulu. Kalau anak orang kaya semayang tak boleh ke? Jadi itu sebabnya benda yang kita kena ambil perhatian. Kita bercakap atas dasar pengalaman tuan-tuan. Masa mesyuarat pun ni hakim-hakim ramai, dia orang pun cakap atas dasar pengalaman. Dapat suami kaya macam ni perangai dia. Dapat suami miskin macam ni pula perangai dia. Bercerai juga. Semua bawa lelaki juga. Jadi kadang-kadang kita selalu salahkan orang perempuan, sedangkan punca adalah lelaki. Tu sebabnya untuk selesaikan masalah ni, nak dapatkan 6 bahagian perempuan, 6 bahagian lelaki, Islam mensyariatkan pertunangan. Setelah mengambil kira dasar-dasar isteri, 6 sifat isteri, 6 sifat suami, bakal suami, maka Islam telah mensyariatkan pertunangan. Tu sebabnya saya tak setuju bila ada orang kata kita bercinta selepas kahwin. Dalam Islam dia ada pertunangan. Pertunangan ni adalah tempoh berkenalan. Itu ada sifat cinta. Cinta ni dia panggil sifat subjektif. Tuan-tuan tak boleh nak sekat orang punya cinta, betul tak? Engkau alim macam mana pun dia ada perasaan cinta kepada seseorang perempuan. Alim hebat, tapi dia ada perasaan aku sayang, cinta kepada seorang perempuan tu. Itu sifat fitrah, tak boleh lari dah. Nabi dia ada sifat sayang daripada semua isteri-isteri dia. Dia ada seorang yang paling dia sayang, Khadijah, arwah Khadijah. Lepas Khadijah, Aisyah. Tengok, dia ada sifat yang tak boleh nak ditolak. Itu sifat. Jadi pertunangan tu dibenarkan dalam Islam.
Jadi itu sebab kita bagi orang tu berkenalan dulu. Cuma mesti bertunang dalam bentuk patuh syariah. Itu penting. Tunang ni tunang tak juga. Macam mana? Kalau tunang ni dia bawa tunang ni keluar masuk. Itu yang sebenarnya berlaku pada negara kita ni. Lepas tu nak utak. Betul. Dia nak utak tu. Bila pertunangan yang kat Malaysia ni ataupun di bahagian-bahagian negara-negara orang Islam ni, pertunangan dia, kita pertunangan yang tidak patuh syariah. Macam mana tu? Bertunang, ajak pergi tengok wayang, tak boleh, haram. Tunang tu harus dan sunnah, tapi menjadi haram bila engkau buat benda-benda yang Allah larang. Dia panggil tahrim, dia panggil haram, dia ghairi. Haram disebabkan benda-benda datang. Benda tu sunnah, tapi bila masuk benda ni jadi haram benda sunnah tu. Pergi tengok apa nama tu? Pawagam. Pawagam. Boleh tak nak tengok pawagam? Nak pergi pawagam? Tengok pawagam boleh, masuk dalam pawagam tak boleh. Masuk dalam pawagam, tengok pawagam tu boleh lah. Masuk dalam pawagam, tengok pada cerita. Ada orang kata tengok cerita. Hukumnya makruh saja, tak ada lagi yang kata haram. Haram tu bila cerita-cerita tu tak tutup aurat dan benda-benda yang membawa pada maksiat. Cuma isu dia sekarang, masuk berdua pula. Berdua, duduk pula dekat-dekat dalam kawasan gelap. Itu memang tak dibenarkan dalam Islam. Boleh nak masuk, bapak mentua dia kat sebelah, perempuan tu belah ni nak sembang Pak mentua duduk tengok. pak dua duduk tengok. Ada apa? Bagi tahu bapak mentua bagi dia. Memang alamat dia balik awal bagi. Tapi itulah kita. Naik motor berdua-duaan. Dua. Naik kereta berdua-duaan pun tak boleh. Boleh nak naik, mesti kena ada teman. Kalau tak ada teman, duduk belakang. Duduk belakang tu macam Grab lah. Kita bawa Grab kan, tiba-tiba perempuan duduk belakang. Dia tak duduk depan. Naik teksi, pembawa teksi, ramai pembawa teksi tanya, "Ustaz, saya terpaksa bawa perempuan, Ustaz." Tak apa, duduk belakang. Duduk belakang. Jangan kamu pula ke belakang pula. Siapa bawa teksi? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita banyak buat benda yang Allah larang. Tu sebabnya pertunangan tu jadi rosak. Ya. Bawalah teman. Sebab Nabi pun bagi tahu, fasyaitanu sadisuhuma. Syaitan adalah makhluk yang ketiga yang akan merosakkan hubungan lelaki dan perempuan itu tadi. Kes anak luar nikah pun menakutkan tuan-tuan di negara kita ni. Itu sebabnya kita cubalah buat yang terbaik. Adalah tidak wajar jika paksaan dilakukan oleh wali. Tak wajar bagi masa dah bertunang ni, wali tak boleh paksa. Tak digalakkan paksa. Mereka digalakkan untuk berbincang. Itu sebabnya dalam kitab fiqh dia panggil as-sukut bermakna rida. Bila orang perempuan tu dia ditanya oleh bapa nak kahwin tak dengan tunang kamu tu, dia senyap tu macam nak kahwin lah tu. Baik. Setelah selesai acara perpinangan, kebiasaannya dengan tersarungnya cincin pertunangan di jari manis orang yang dipinang. Persetujuan dicapai oleh kedua-dua pihak untuk melangsungkan perkahwinan pada satu tarikh yang telah ditetapkan. Dan pertunangan itu sebenarnya perlu tak diwawarkan? Ini persoalan. Ada orang tanya, perlu tak kita nak wawarkan pertunangan anak kita? Dia ada pro and con. Kita boleh mewawarkan untuk memaklumkan kepada orang bahawa dia telah diikat, tetapi tak perlu sampai kita bermegah-megah sehingga jadi takbur. Tak boleh. Sekadar memaklumkan, sebab takut nanti ada orang datang minang lain. Kan kita tak diharamkan pinang atas pinangan orang. Satu. Cuma nak buat modih besar-besaran tu tak digalakkan, sebab belum jadi isteri lagi, belum jadi suami lagi. So kita hanya untuk berkenalan dulu. Ada orang kata tak payah bagi tahu langsung. Dia pro and con. Kalau tak bagi tahu, tak ada pula orang doakan kita untuk terus berkahwin, agar berkahwin. Kita ni berkahwin ni sebab apa? Doa orang. Itu sebab saya galakkan maklum kepada ahli keluarga, maklum kepada jiran tetangga, maklum kepada kawan-kawan, agar mereka doa semoga kamu ni berdua sampai ke jenjang kelamin. Tu doa tu. Jadi dapatlah tu perkahwinan. Alhamdulillah. Bila kahwin, orang akan doa sampai ke penghujung hayat. Tu dia.
Kita nak doa orang tu. Ya. Tunang ni dapat pahala. Dapat pahala lah sunnah. Bila sebut bertunang, sunnah. Itu sunnah Nabi. Bila disyariatkan, maka ia adalah sunnah. Ya, sebenarnya tunang lagi nak nikah tu. Tak syarat, sebab Nabi SAW bertunang dengan Aisyah lama. Jadi dia tidak ada tempoh. Macam Datuk kata, oh tunang sebenarnya pagi tunang, petang kahwin. Itu salah satu kaedah di Malaysia. Dia tak semesti. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada setahun, ada 2 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Ikut kepada uruf, ikut kepada kesesuaian. Jadi jangan tetapkan pertunangan ni mesti 6 bulan, mesti 3 bulan. Tak, ikut kepada kemampuan pasangan tersebut. Tu dia. Wallahu alam. Baik, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan perempuan. Jika ada apa-apa soalan, sebab akan datang kita akan bincang hukum rukun nikah. Sini pun kita akan ada banyak beberapa isu juga. Sebab sekarang ni ada yang jenis kahwin apa? Kahwin di luar negara tu. Tu sah ke tak? Tu semua tu nanti kita akan bincang pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Baik, ada soalan? Yang masuk. Ya, silakan. Dia dah bercerai dengan isteri dia. Dan dah habis iddah. Kemudian dia duduk sama pula. Yang doktor cakap tadi tu. Doktor cakap tadi kena panjang sikit tu kan. So soalan tu budak tu. Okay. Dia baru nak kahwin dalam setahun 2 tahun ni tu. Betul bercerai? Bercerai. Habis dah dia duduk sama. Dia duduk sama balik. Dia bagi tahu kat bapak betul dia. Yang dia dah duduk sama. Bapak dia pun tak adalah cakap apa kan. So kalau kata ni kena akad baru lah. Okey, so, dia kahwin tu dia dah habis iddah lah. Allah. Jadi dia bagi tahu kat bapak mentua dia, bapak mentua dia pun tak ada macam soal ke apa. Dan dalam penyelesaian dia tu satunya dia dah dosa lah kan. Duduk sama. So dalam penyelesaian dia. Okey. Sahabat kita tanya, apa hukum orang tu dah bercerai, habis iddah, kemudian duduk serumah? Bukan imam dia tanya. Ada yang saya jumpa, bekas suami ni tak nak tinggalkan rumah tu. Sebab apa? Rumah tu dia bayar juga. Jadi dia duduk tingkat bawah, isteri duduk tingkat atas. Hukum duduk serumah bagi mereka yang dah berpisah, habis iddah, tidak boleh duduk serumah sebab mereka bukan lagi mahram. 2 bulan. 3 kali bersih. 3 kali bersih perempuan. 3 antara dalam 3 bulan lah. Kalau kiraan biasa 3 bulan. Kalau orang kata apa? Tengok pada perempuan dia punya period lah. Dia period tak sama. Ada pula period perempuan tu lama. Kena lama 6 bulan lah. Dia terpulang pada period perempuan tu. Jadi sekarang ni bila dah habis iddah, haram duduk sekali. Tak boleh. Jadi macam mana nak selesai tu? Isteri kena keluar daripada rumah, ataupun suami tu wajib keluar daripada rumah. Mesti salah seorang mesti kena ambil jalan keluar. Dia tak boleh main lawan itu. Macam ni ada seorang make up artist pun jadi juga begitu. Dia kata suami tak mau keluar, ustaz. Tak mau keluar. Dia duduk kat bawah, saya duduk kat atas. Saya kata mana boleh. Dia kata kadang-kadang suami dia tak macam mana, balik malam-malam pun tiba-tiba naik ke atas. Tak boleh lah. Sebab apa? Bukan suami isteri lagi lah. Saya kata ambil jalan, angkat keluar lah. Dia kata tak boleh, itu rumah saya juga. Yang suami pun kata itu rumah dia juga. Saya kata kena buat report, selesaikan masalah tu. Tu dipanggil kena selesai dari sudut orang kata apa? Harta pencarian. Ni masalah kita ni tuan-tuan, sebab tak ada ilmu tu jadi macam tu. Baik. Ada orang tanya ni soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, apa pandangan doktor sekiranya seseorang itu dalam keadaan terdesak meminjam wang pinjaman berlesen, iaitu ahlum, untuk membayar sewa rumah kerana kesusahan hidup.
Saya segan untuk minta dengan adik-beradik dan juga sahabat handai. Jadi saya mengambil jalan untuk mengambil pinjaman dengan ahlung. Apa pandangan Ustaz? Saya nasihatkan kepada yang bertanya ni dalam laman sosial ni, jangan pinjam dengan sistem riba. Ahlung confirm riba. Pinjam 10, kau bayar 20. Mungkin lebih, wallahu alam, mengikut interest yang telah ditetapkan. Maka pinjaman macam itu, pertama, hukumnya haram, kerana buat pinjaman dengan sistem riba. Itu satu. Nombor dua, kamu menjadi berdosa dan haram kerana mendatangkan mudarat untuk diri kamu dan keluarga kamu. Pinjam dengan ahlung ni dia bukan macam pinjam dengan bank. Pinjam dengan ahlung, dia datang rumah, silat hari bulan, dia mengasari ahli keluarga kita. Na'uzubillah. Bukti, kawan saya kan duduk di Johor, dia ni ustaz, dia beli rumah murah, rumah lelong. Rumah tu rupa-rupanya rumah peminjam ahlung. Lepas dia pinjam, dia beli rumah tu, dia duduk lah. Ahlung selalu datang rumah dia, baling cat, kena kereta. Dia ni tak tahu apa, kenapa orang baling cat, pergi report polis. Polis kata ini rumah dulu memang orang yang pinjam ahlung, jadi ahlung selalu buat kacau. Satu hari nak jadikan rezeki, dia sampai rumah, ahlung pun sampai. Nampak? Jadi kebetulan pula ustaz ni bukan cap ayam lah, bukan cap ayam ni ustaz lah, silat gayung ni orang. Jadi 3 orang datang minta duit. Dia kata, duit apa? Aku beli rumah ni, tuan lama dah tak ada. Dah kata takkan you tak tahu rumah ni. Dia nak pukul, dia balun 3-3 jalan, lembik 3-3 dia kata ni. Ustaz balun lah. Ustaz bukan cak ayam tu, ustaz hebat lah. Jadi apa berlaku? Dia bagi tahu kepada orang taman tu untuk protect dia, keluarga dia. Sebab ahlung tu datang. Tengok, nak bagi tahu ahlung ni bukan kacau keluarga dia je, orang yang beli rumah dia pun jadi masalah. Tengok, ni ahlung. Itu sebabnya haram kita mendatangkan mudarat untuk diri kita, sebab Nabi kata la darara wala dirar. Dan nombor 3, dinasihatkan kepada adik ni nak buat pinjaman, jumpalah mak bapak, jumpalah adik-beradik. Itu sebabnya hubungan dengan keluarga ni penting. Bila kita susah, kita minta pinjaman dan juga pertolongan daripada mereka. Itu penting. Dan ingat, walaupun pinjam dengan keluarga, pinjam dengan mak ayah, wajib bayar balik, sebab akad adalah akad pinjam. Jadi kalau kita tak bayar, dia masalah. Pinjam hilang tu. Itulah. Jadi kita pun kena pandai-pandai lah, nak bagi orang percaya kita, pinjam duit orang, bayar balik. Wallahu a'lam. Baik, kita bagi laluan untuk azan. أشهد أن لا إله إلا الله
Ada satu soalan, tuan-tuan. Assalamualaikum. Anak saya ada mengambil seorang anak angkat lelaki. Dia telah memberikan susu kakaknya. Adakah anak itu menjadi anak susuan kepada kakaknya juga? Baik. Dia ada anak lelaki, ada anak dia pula ambil anak angkat. Bila ambil anak angkat, anak tu pertama mestilah bawah 2 tahun. Kemudian dia nak jadikan anak susu agar dia boleh berdua-duaan dan jadi mahram dia dalam rumah. Macam mana nak buat? Pertama, sama ada dia bagi dia punya susu dengan makan pil atau sebagainya. Itu yang pertama. Yang penting 5 kali kenyang. Nombor 2, dia bagi kepada ahli keluarga dia yang boleh memberi susu badan. Kebetulan ni kakak dia pula mengandung dan bersalin kebetulan dengan budak ni lebih kurang sama umur. Maka dia bagi anak dia ni, bagi kakak dia untuk menyusu. Jadi budak ni 5 kali kenyang, jadilah anak susu kepada kakak tu tadi. Dia dengan budak tu jadi apa? Jadi mak saudara susuan. Macam mak saudara sambik, mak saudara betul lah. Maka jadilah mahram kepadanya. Selesai masalah. Ini mesti anak lelaki tadi. So bila anak lelaki, dia anak susuan, anak angkat anak susuan dia, anak saudara susuan dia. Jadi dia dengan suami tak ada masalah. Ya, sebab lelaki dengan lelaki, dia dengan suami ni, dia dengan budak tu yang penting. Jadi tak ada masalah, jadilah anak susuan kakak dan jadi kita ni pula, anak kita ni pula jadi jadi ibu saudara susuan. Jadi mahram lah. Dan anak, kena ingat anak angkat ini atau anak susuan hukumnya sama macam anak kita, kecuali mereka tidak layak menerima harta waris. Itu saja. Yang lain semua sama. Itu sebabnya Allah Ta'ala cantik, hebat. Min ba'di wasiyatin aw dain. Allah menetapkan wasiat. Anak susu ni tak layak dapat harta waris, tapi layak dapat 1/3 wasiat. Hebat kan? Allah nak jaga keluarga kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya sikit berkaitan dengan isteri ni. Tadi Ustaz cakap tentang suami punya akhlak. Ni sekarang saya nak tanya tentang isteri saya punya akhlak. Oi, lain macam kau ni. Isteri saya suka balik kampung, tak jauh, Shah Alam saja. Tetapi selalu dia balik tanpa izin saya. Saya anggap dia derhaka. Boleh ke Ustaz? Adakah isteri saya ni dikira nusyus? Okey. Tuan-tuan, isteri kita ni dia suka balik kampung. Syarat pertama, nak balik kampung, nak keluar rumah, isteri wajib minta izin suami. Itu satu. Nombor 2, isteri ni pula, dia bila dah balik kampung, dia tak minta izin pula balik rumah mak dia. Kita nak tentukan isteri kita ni nusyus, ulama detailkan. Isteri, saya ada isteri. Apa isteri saya ni pergi mengata tau, mesyuarat sana, mesyuarat sini, mesyuarat sana, pergi pejabat, patah balik, pergi sana, pergi sini. Saya pun tak tahu dia kat mana sekarang ini. Sekarang ni pukul berapa? 8.30. Saya tak tahu di mana dia. Adakah dia nusyus? Dia tak minta izin. Ulama bagi 2. Pertama, jika benar kamu tidak memberi izin kepada isteri kamu untuk keluar daripada rumah, maka kamu tidak dibenarkan atau kamu tidak boleh memberi apa-apa keistimewaan kepada isteri kamu. Maksudnya, tak boleh bagi kunci kereta, tak boleh bagi kereta, dia kena duduk rumah dan tak boleh keluar.
Jadi ulama tersebut, Syekh Syukri kata, dia kata, adakah kamu jenis lelaki zalim macam tu? Satu. Kamu letakkan syarat pula, nak keluar rumah mesti WhatsApp, bagi tahu, SMS, telefon, saya nak keluar pergi beli barang, saya nak keluar pergi rumah jiran, saya nak keluar pergi meeting, saya nak keluar pergi Putrajaya. Bang, awak pun tak sempat nak layan lah. Betul tak? Jadi dia panggil, itu dia panggil izin khusus. Maknanya setiap keluar tu kena minta izin. Kalau dia langgar, baru nusyus. Kalau tidak, tak perlu nusyus lagi. Sekarang ni abang kita ni, dia nak marah sangat ni, awak bagi dia kereta. Ni dia panggil keizinan umum. Bila awak bagi kunci kereta kat dia, secara automatik awak telah memberikan keizinan untuk dia keluar ke mana-mana selagi mana tidak melanggar hak-hak Allah dan Rasul. Selesai. So sekarang ni isteri kita keluar pergi rumah mak dia, adakah dia pergi buat maksiat? Jadi awak nak kata apa? Tak, dia balik rumah mak dia masih ada kot, mak bapak dia masih ada kot. Mak bapak dia tu adalah mak bapak awak juga. Tu kena ingat. Nampak? Jadi awak dah memberi izin umum kat dia untuk pergi tempat-tempat yang baik. Yang jadi nusyusnya bila dia keluar pergi kelab malam, itu baru jadi haram dan nusyus. Cuma walaupun suami dah bagi kunci kereta kat kita sebagai isteri, kena bagi tahu juga sepatah dua. Suami, bang, saya nak pergi rumah mak. Dan suami ni kalau dia suka dengar minta izin setiap saat dan setiap detik, bolehlah buat macam tu. Kalau saya tak, saya kata, awak nak pergi tempat yang tak balik rumah, baru bagi tahu saya. Selagi benda tu baik, ada kaitan dengan kerja awak sebagai pensyarah universiti, ada kaitan dengan kerajaan, ada kaitan dengan tugasan wajib awak tu, silakan pergi. So tak payah nak minta izin ke sana ke sini, sebab saya pun sibuk. Kan kalau saya tak bagi izin kan tak mesyuarat dia kan. Betul tak? So kita pandai-pandailah bawa ni. Bila saya bagi izin umum, dia kena jaga keizinan tu. Sama juga macam kita orang lelaki, isteri dah bagi izin kita untuk pergi mana-mana, maka jagalah keizinan itu. Jangan nakal sehingga buat benda yang isteri dah tak percaya lagi. Wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ada soalan? Okey. Abang ipar, kakak ipar? Dua keluarga lah. Okey. Memang saya bagi full lah. Kecil macam bebek itu. Jadi nak tahu antara mereka dua ni had aurat macam mana? Maknanya dua-dua tu anak susuan lah. Okey, katakan dia dengan benda antara adik-adik ni lah, anak gandeng, okey. Sekarang ni yang bagi susu siapa? Isteri anda? Isteri Haji? Isteri Haji ada dua orang anak susu, betul? Okey. Lelaki seorang, perempuan seorang, betul? Maka dua-dua ni adalah anak susuan. Okey, cantik. Antara dia berdua ni dipanggil adik-beradik susuan. Hukum adik-beradik susuan sama macam adik-beradik kita. Selesai? Okey? Macam mana dia dengan sepupu-sepupu yang lain ni? Hukum dia sama macam hukum sepupu kita. Dia anak susuan kita, perempuan kan, dengan anak abang kita, lelaki, sepupu kan. Maka dia berdua tu aurat dia sama macam sepupu lah. Boleh tak dia bersalam? Tak boleh salam. Sebab apa? Sepupu. Boleh kahwin. Nampak? Yang tak boleh kahwinnya sama susuan. Mereka berdua tu, lelaki perempuan ni, dia walaupun bapak lain, mak lain, tapi satu susuan, dia dua-dua ni adik-beradik susuan. Nama? Wallahu a'lam. Sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam insyaallah. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan.